Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dan memandang kepada hati-hati kita وبارك لنا ولكم في هذه الساعة dan memberikan keberkatan kepada kita semua pada waktu ini. فإن الساعة إذا بورك فيها عادت بركتها على كل ساعة. Sesungguhnya sesaat itu kalau diberkati oleh Allah, maka keberkatan itu akan berpindah kepada setiap saat. وشوهد تعظيم بركتها يوم تقوم الساعة. Dan akan dilihat lebih jelas lagi keberkatan yang telah diberi nanti di hari kiamat. والروابط القلبية والروحية جعلها الله حاكمة بين البرية. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhubungan antara hati dan jiwa manusia itu yang menjadi penentu nanti di hari kiamat. تقوم بها صلة الناس بالملائكة وبالملأ الأعلى وتقوم بها صلة أهل الحياة بأهل البرزخ وتقوم بها الصلة في القيامة ثم تترتب عليها المنازل في درجات الجنة ودركات النار. Hubungan itu adalah meluas sampai kepada hubungan manusia dengan para malaikat di langit, hubungan manusia dengan mereka yang berada di alam barzakh, dan akan nampak lebih jelas lagi perhubungan yang hebat itu nanti di hari kiamat. ويترتب عليها بعد ذلك الحلول إما في درجات الجنة وإما في دركات النار. Dan akan dilihat hasil dari perhubungan itu nanti di hari kiamat, imma berada pada ketinggian dan kedudukan syurga yang memiliki darjat-darjat, ataupun sebaliknya berada di dalam neraka yang juga ada pedihnya berbeza tingkat demi tingkat. عبر عن هذا المعنى صلى الله عليه وسلم بقوله المرء مع من أحب. Baginda Rasulullah telah menjelaskan hal yang sedemikian dalam hadisnya, seseorang itu akan bersama dengan siapa yang ia cintai. ويحشر المرء مع من أحب. Dan seseorang itu akan dihimpunkan bersama di padang mahsyar bersama dengan orang yang ia cintai. ومن آمن بالله ينأى ويرتفع بقلبه عن أن يدنسه بمحبة ما لا يحبه الله أو من لا يحبه الله. Orang yang dia dianugerahkan oleh Allah kecintaan kepada Allah, pasti dia itu tidak akan mungkin akan mencintai melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan mencintai orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Tidak mungkin itu berlaku. وقد قال الله تعالى في خذلان المشركين وتعلق قلوبهم بالأنداد وتعلق قلوبهم بالأضداد وبالشركاء، يقول سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أي كحب المؤمنين لله، لكن قال والذين آمنوا أشد حبا لله. Dalam hal perhubungan kecintaan ini dijelaskan oleh Allah bagaimana mereka golongan orang-orang musyrikin yang mencintai makhluk yang dijadikan kedudukan makhluk itu sama seperti Allah Subhanahu wa taala untuk dicintainya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala di antara mereka golongan orang-orang kafir yang menjadikan selain daripada Allah sembahan bagi mereka dicintai oleh mereka seperti mana kecintaan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman hakikatnya lebih mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. يوقن المؤمن أن أغلى ما وهبه خالقه هذا القلب وعليه يترتب وتقوم معرفته سبحانه وتعالى وعليه يترتب الثواب والعقاب. Dan seorang beriman itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang amat berharga, yaitu hati. Dengan kedudukan hati ini akan nampak perbezaan kedudukan orang itu dalam pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeza satu dengan yang lain bergantung kepada hatinya. فيكون حذرا أن يلطخ قلبه بمحبة شيء يكرهه الله تعالى. Orang yang menjaga hatinya itu pasti akan menjaga daripada hal-hal yang dibenci oleh Allah untuk berada dalam hatinya. وإذا جاءت دوافع المحبة من النفس أو الهوى أو الشهوة قابلها بالإيمان القوي العميق وثارت من ذلك أنوار محبة الله ورسوله
فطاب له أن يترك كل ما لا يحبه الله ورسوله. Bila hawa nafsu memainkan hati dan jiwa seorang yang beriman untuk mengajak hal-hal yang tidak baik, maka akan dilawan kecenderungan hawa nafsu itu dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan perlawanannya dengan imannya terhadap keinginan hawa nafsunya akan menjadi sebab dirinya memenangi untuk melakukan apa yang disukai oleh Allah, bukan yang disukai oleh hawa nafsu. وحينئذ يحب من أجل الله تبارك وتعالى فتكون محبته لله، فمحبته للأنبياء وللملائكة وللصديقين والمقربين والمؤمنين عامة وخاصتهم خاصة من أجل الله تعالى من جملة محبة الله. Maka dengan dia bersikap demikian akan mencintai segala-galanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai malaikat karena Allah, mencintai para anbiya dan rasul karena Allah, mencintai orang-orang yang beriman yang makamnya para aulia dicintai karena Allah, para siddiqin dicintai karena Allah, orang-orang beriman secara umumnya dicintai hanya karena Allah Subhanahu wa taala. وفي تبيين آثار هذه الارتباطات والاتصالات القلبية والروحية بين العباد ذكر الله تعالى شأن القيامة والحكم بدخول أهل التقوى إلى الجنة وأهل الكفر والفسوق إلى النار، فقال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقال سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ومعنى زمرا طوائف وحلق وأصناف على حسب ارتباطاتهم القلبية والروحية التي كانت في الدنيا، فكل مع زمرته التي ارتبط بها قلبه وروحه. Kesan daripada perhubungan antara manusia kasih mengasihi karena Allah atau sebaliknya itu diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan natijah hasil kebersamaan di dunia dengan kebersamaan nanti di akhirat, bergantung dengan siapa kita bersama di dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, dan akan digiring orang-orang kafir itu ke neraka secara kelompok-kelompok. Zumara ini kelompok, dengan siapa mereka kelompoknya di dunia, maka dengan kelompok itulah juga akan dibawa. Kalau kelompok di dunia orang-orang ahli neraka, dengan mereka juga akan dibawa ke neraka. Sebaliknya, dan orang-orang yang bertakwa akan dibawa, akan digiring menuju ke surga secara berkelompok-kelompok juga. Dengan siapa ia bersama di dunia bila dengan orang yang bertakwa, juga akan dibawa bersama dengan orang yang bertakwa nanti di akhirat. وهكذا تؤثر هذه الروابط تأثيرا عظيما حتى يذكر أهل المعرفة أن رجلا كان من العصاة فمر على بيت شيخ من أهل الخير والنور، فقال في نفسه تداركه الله تعالى بمد حبل من حبال الصلة القلبية، وقال في نفسه إني ذات عصت ربها من رأسها إلى قدمها، ووسط هذه الدار وهذا البيت رجل أطاع الله من رأسه إلى قدمه، فأريد أن أدخل الآن إلى هذا الدار وأنظر إلى هذا الرجل، عسى الله أن يدخل ذاتي العاصية في ذاته الطائعة. وطلع الرجل ووجد الشيخ يدرس بعض تلامذته، وقف عند الباب ونظر إلى الشيخ من رأسه إلى قدمه وخرج. Diceritakan tentang kesan kebersamaan atau hubungan hati kepada seseorang itu dan kesannya bagaimana. Seorang daripada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sepanjang hidupnya bermaksiat kepada Allah. Lalu di satu kawasan di situ ada rumahnya seseorang yang sentiasa hidupnya berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa lalu di rumah orang itu datang hidayah dari Allah yang menyentuh hatinya dengan mengatakan, saya ini adalah seorang yang bermaksiat kepada Allah daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dan di hadapan saya ini adalah rumahnya orang yang dia berbuat taat kepada Allah daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Bolehlah saya pergi masuk ke rumah orang ini untuk melihat kepadanya daripada hujung rambutnya sampai hujung kakinya?
mungkin saja apa yang ada pada orang itu daripada ketaatannya itu dapat mengubah kepada apa yang ada pada diri saya daripada kemaksiatannya, maka dia pun masuk ke dalam rumah orang itu, orang yang ahli ibadah itu, didapati rumahnya ada majelis ilmu yang sedang dilangsungkan, seorang yang bermaksiat itu hanya masuk tengok kepada orang saleh itu daripada ujung rambut sampai ujung kaki, lepas itu dia pergi. وعند خروجه لقي في الدرج بعض تلامذة الشيخ طالعا فقال: ما الذي جابك إلى هنا وهذا ليس محلك ولا تجي أنت إلى هذه الأماكن. قال: لما وصلت إلى هذا المكان في الشارع تذكرت أنني ذات عاصية من رأسها إلى قدمها، وأن هذا الشيخ ذات طائعة لله من رأسها إلى قدمها، فقلت أنظر إليه لعل الله يدخل ذاتي العاصية في بركة ذاته الطائعة، فنظرت إليه وخرجت فتعجب من كلامه وطلع إلى عند الشيخ. Lelaki tadi keluar daripada rumah syekh yang ahli taat itu, di tangga berselisih dengan anak-anak murid syekh yang sedang naik ingin belajar di rumah syekh tersebut. Maka kata anak murid itu yang kenal kepada lelaki ini yang banyak berbuat maksiat, katanya, "Hei, kenapa kamu ada di sini? Tempat kamu bukan di sini." Kata anak murid tadi. Kata lelaki yang bermaksiat itu mengatakan, "Tadi saya lalu di kawasan rumah ini dan saya tahu tuan rumah ini siapa, maka saya pun berazam untuk tengok kepada orang ini." Saya mengatakan kepada diri saya ini adalah orang bermaksiat daripada hujung rambut sampai hujung kaki, dan orang yang ada di rumah ini adalah orang berbuat taat daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Maka saya berharap dengan melihat kepadanya mungkin saja ketaatannya itu akan memberi kesan kepada saya untuk mengubah maksiat saya ini dengan hubungan orang itu yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalulah kemudian mereka masing-masing pun berjalan, yang ini naik ke atas jumpa dengan syekh, lelaki itu pun pergi juga. ولما انتهى الدرس قال هذا التلميذ: هل دخل عندكم رجل وأنتم في الدرس؟ قالوا: رجل وقف عند الباب ونظر وخرج. قال لهم: ذاكم فلان؟ لا، فلان هذا مشهور بالمخالفة والمعصية. هذاك فلان؟ قال: نعم فلان، ولكني لقيته في الطريق وقال لي كذا وكذا. قال الشيخ: أنت سمعت يقول كذا؟ قال: نعم. قال: أظن ما يصلح الحمل سري من بعدي إلا هذا الإنسان. وقال: اذهبوا فادعوه. وذهبوا ودعوه وجاء إلى عند الشيخ وجلس بين يديه وحلت النظر عليه وتحول إلى طائع منيب أواه مخلص صادق مقبل بكليته على الله تبارك وتعالى منكسر القلب، فكان هو الخليفة للشيخ في ذاك المكان. Setelah lelaki itu pergi dan anak murid tadi pun meneruskan belajarnya, selesai daripada kelas itu, kemudian ditanya oleh anak murid yang berselisih dengan orang bermaksiat tadi, "Adakah kamu sebentar tadi ada nampak seseorang datang lalu kemudian dia pergi?" Katanya, "Ya." Mereka mengatakan, "Ya, kami nampak seorang tadi datang, sekejap tengok, lepas itu dia pergi." Kemudian dia tanya, "Kamu tahu siapa yang datang tadi?" Katanya, "Tak tahu." "Mereka adalah fulan bin fulan." "Ah, ini orang adalah orang yang banyak bermaksiat." Katanya, "Ya, saya pun berselisih dengan dia tadi dan saya tanya kepada dia kenapa dia datang dan diberitahukan alasannya kepada saya." Maka syekh itu terkejut dengan jawaban anak murid tadi ketika mendengar jawaban daripada orang bermaksiat itu. Kata syekh mengatakan kepada muridnya, "Kamu dengar sendiri dia cakap seperti itu?" Kata syekh, anak murid itu mengatakan, "Ya, saya dengar sendiri wahai syekh, dia berkata demikian." Kata syekh itu mengatakan, "Kalau begitu tiadalah sesiapa pun yang layak untuk meneruskan rahasia dan maqam yang Allah kasih kepada aku kecuali orang itu tadi yang ingin berhubungan dengan aku secara langsung dengan niatnya tadi." Maka kata syekh itu mengatakan, "Panggil orang itu." Maka dipanggillah orang itu untuk jumpa dengan syekh, dilihat, dipandang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya hidayah dan taufik, berubah lelaki itu menjadi orang yang baik, yang saleh, yang alim, yang dekat dengan Allah, yang akhirnya dia pun lelaki tadi yang awalnya maksiat menjadi khalifah pengganti kepada syekh tadi. وكان نبينا سيد المحبوبين والمحبين لرب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Nabi Muhammad adalah seorang yang
menjadi penghulu kepada orang-orang yang dicintai. Tidak ada orang dicintai lebih seperti mana kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, anugerahkanlah kepada aku kecintaan kepadamu dan kecintaan orang yang cinta kepadamu. Demikian permintaan beliau. وأحبابنا وإخواننا هؤلاء الذين أقامهم الله سبحانه وتعالى عندكم متصلين للدلالة والتعليم، حبال من حبال الاتصال التي يمدها الله تعالى ويوصل بها قلوبا كثيرة إلى مراتب أهل الإرث التام لخير الأنام صلى الله عليه وسلم، والاتصال بهم موجب للاتصال بموروثهم وسيد الوجود صلى الله عليه وسلم. Mereka orang-orang yang belajar di tempat kami, yang sekarang berada di tempat antum, mereka itu adalah bahagian daripada penghubung kepada apa yang ditinggalkan daripada warisan Nabi Muhammad SAW di dalam mengajak manusia kepada Allah, menyebarkan kebaikan dan juga manfaat. Maka perhubungan dengan mereka itu adalah merupakan penghubung atau pintu ataupun tali yang menghubungkan dengan warisan Nabi Muhammad SAW. وهكذا ما أقيم من هذه المدارس والتي تجمع الناشئين وتجمع الكبار وتجمع البنين وتجمع البنات، كلها حبال اتصال، نسأل الله يبارك لكم فيها ويجعل لها عظيم الثمرات في الدنيا والآخرات. Demikian madrasah yang telah ditubuhkan, yang telah dilakukan, yang telah berjalan dalam madrasah ini pengajian dan juga pelajaran, baik itu bersama dengan kanak-kanak ataupun dewasa, laki-laki ataupun perempuan, kesemua aktiviti itu adalah bahagian daripada tali yang menghubungkan dengan apa yang ditinggalkan daripada warisan Nabi, yang ianya adalah akan memberikan manfaat kepada kita semua berpanjangan. وتحتاج منا إلى صدق مع الله تبارك وتعالى وولاء من أجل الله سبحانه وتعالى وتحابب وتراحم وتعاون، ثم بعد ذلك كل من ساهم وكل من شارك بحاله بماله بوجهته بنيته بحضوره برايه بعقله بأي نفع من النفع يكون مرتبطا داخلا في زمرة من هذه الزمر التي تساق إلى جنة الله تعالى إن شاء الله. Diperlukan daripada kita semua keikhlasan dan juga kesungguhan serta kejujuran di dalam hati, dan juga adanya kerjasama satu dengan yang lain demi kebaikan ini, yang mampu untuk bekerja sama dengan hartanya, dengan pemikirannya, dengan pendapatnya, dengan tenaganya, dengan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka yang terlibat dalam hal ini juga termasuk daripada orang-orang yang mempunyai hubungan yang bersambung dengan warisan yang ditinggalkan tadi. فعندكم عدد من هذه المدارس التي أقيمت من أجل المحافظة على الصلة القلبية بالحق وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن ينزه عن محبة ما يكرهه الله ومن يكرهه الله جل جلاله وتعالى في علاه، وما قام بينكم من مجلس المواصلة ونشاط الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في المنطقة، كل ذلك فضل من فضل الله ونعم ساقها الرحمن تعالى إلى هذه البلدة التي سبق فيها من أرباب قوة الاتصال رجال ونساء صدقوا مع الله تبارك وتعالى وقاموا بهذه الأمانة وحملها وأدائها على وجهها في خدمة هذه الشريعة والدين، وكانوا سببا للوصل اللاحق بما كان لهم من وصل سابق. Daripada perhubungan hati yang disebutkan tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya, dan juga hubungan untuk memberikan manfaat satu kepada yang lain daripada hal-hal kebaikan dan seumpamanya, telah diadakan di tempat kamu ini beberapa madrasah dan juga beberapa tempat-tempat untuk kita dapat mencapai perkara yang disebutkan tadi tentang perhubungan hati.
ada di tengah-tengah kamu juga ada majelis muasalah yang mengambil peranan untuk menyebarkan ilmu dan juga dakwah, yang mana kesemua itu adalah bahagian daripada apa yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu daripada mereka orang-orang yang baik, mereka para aulia, mereka orang-orang yang saleh, sehingga apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu daripada peninggalan-peninggalan yang baik diteruskan sampai sekarang, maka bersambunglah apa yang ditinggalkan oleh orang dulu dengan apa yang dilakukan oleh orang sekarang. ضاعف الله البركة في هذه المؤسسات وفي هذه الدور وفي هذه المواطن وضاعف الخير عليها وعلى أهلها ونفع بها الأحياء والأموات. Semoga Allah memberikan banyak pahala yang berlipat kali ganda kepada madrasah-madrasah ini, dan juga mudah-mudahan dipenuhi dengan keberkatan, dengan kebaikan, dan juga diberikan oleh Allah sebab kemanfaatan kepada seluruh tempat. وقد مات بعض الناس فكان تتردد الرؤى من أهل بلده أنه يعذب، ثم إنه رآه بعض صالح البلد فإذا به في حلة من حلل الجنة، فسأله قال كنت أسمع أنك ترى أنك في عذاب، قال نعم قد كنت في عذاب، ولكن في الأمس أدخلوا ولدي إلى معلامة من معالم القرآن فنطق، علمه الأستاذ بسم الله الرحمن الرحيم فنطق بها، فلما نطق بها ابني قال الله ارفع العذاب عن عبدي فقد ذكرني ولده باسم الرحمن الرحيم، وبسبب تعلم ولدي في المدرسة رفع العذاب عني. Ada diceritakan tentang seseorang lelaki seorang yang di masa hidupnya banyak melakukan dosa dan dia meninggal dunia. Lalu berlaku beberapa kali mimpi yang dilihat oleh orang bahwasanya orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan diadab di kuburnya. Akan tetapi satu hari itu ada seorang yang melihat dalam mimpinya ia dalam keadaan senang, pakai baju yang bagus. Maka ditanya kepadanya, bukankah kamu dahulu dalam keadaan diadab? Katanya, ya betul dahulu saya diadab. Akan tetapi anak saya dihantar pergi ke madrasah untuk belajar Al-Quran. Lalu ustadz yang mengajarkan kepada anak saya untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dibacalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk mengangkat azab daripada saya, disebabkan oleh kerana anaknya menyebut dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak mungkin anak sebut nama aku yang maha pengasih lagi maha penyayang sementara ayahnya diadab di barzakh. Angkatlah adab daripada si ayah dengan keberkatan si anak belajar di madrasah. ولما أسس الحبيب محمد الهدار عليه رحمة الله رباطه للعلم والتزكية والدعوة في البيضاء من مدن اليمن، رأى بعض أهل البلد والده الحبيب الشيخ اسمه عبد الله الهدار بن شيخ يقول له قل للولد محمد أن الله رفع العذاب عن أهل البرزخ من يوم تأسيس الرباط. Ketika Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ingin membina madrasah di Baydha, ada madrasah yang dibangun oleh beliau. Ketika madrasah dibangun dan sudah berjalan aktiviti di situ, ada salah seorang yang bermimpi melihat kepada ayahnya Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Haddar. Katanya ayahnya mengatakan kepada orang yang bermimpi itu, sampaikan kepada anakku Muhammad, beritahu kepadanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat segala adab atau segala musibah daripada Baydha, bermula daripada diasaskan dan ditubuhkannya madrasah di tempat tersebut. ولما كان قايم بالدعوة إلى الله في سيئون الحبيب علي بن محمد الحبشي عليه رحمة الله وفي مجالسه التوجهات إلى الله تعالى والدعاء للأحياء والأموات، رأى بعضهم بعض الأموات سألوا عن حاله قال نحن المغتنون بما يصلنا من مجالس الحبيب علي الحبشي إلى البرزخ. Ketika Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi membangun rubatnya di Sewon dan berjalan aktiviti ilmu di situ, kesan keberkatan daripada madrasah itu sampai hatta kepada ahli barzakh, sehingga dikatakan bahwasanya ada seorang bermimpi tentang ahli barzakh yang ada di sekitar rubatnya Habib Ali Al-Habsyi, mengatakan kita ini setiap hari mendapatkan ghanimah, yakni mendapatkan satu pemberian yang besar dari Allah dengan keberkatan madrasahnya Habib Ali Al-Habsyi. فالله يبارك لنا في هذه الساعة
Semoga Allah memberkati kita pada waktu ini. ويبارك في الروابط التي بيننا له ومن أجله. Dan semoga Allah memberkati hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. ويرزقنا كمال الإخلاص فيها. Dan Allah menganugerahkan kepada kita semua kesempurnaan dalam ikhlas. وينفعنا بها في الدنيا والآخرة. Memberikan manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. ويمد خيرها ونفعها للأحياء والأموات. Dan disebarkan manfaat ini kepada mereka yang hidup ataupun orang yang meninggal dunia. ويدفع البلايا والآفات. Dan mengangkat segala musibah dan juga segala bala. وصلح ماليزيا وأهلها وأمة النبي كلها. Semoga Allah memberkati rakyat di Malaysia dan juga umat Nabi Muhammad di mana saja mereka berada. ويدفع عنهم البلايا والآفات. Dan semoga Allah mengangkat dari semua umat ini segala musibah dan bala. ويدفع شر علائق القلوب بالمبعودين عن الله وأهل الطرد من رحمة الله. Dan semoga Allah mengangkat daripada hati-hati mereka ketergantungan atau hubungan dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. ويقوي روابط قلوبهم به وبرسوله وآل بيته وصحابته والصالحين. Semoga Allah memperkuat hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ahli keluarga Rasulullah dan juga dengan sahabat Rasulullah. اكتب لنا القبول يا رحمن وأصلح لنا السر والإعلان. آمين. وبسر القرآن وآيات القرآن آمين. وكلمات القرآن وحروف القرآن واغمرنا بفائضات الرضوان. آمين. وثبتنا على قدم الإحسان وارفعنا في العرفان إلى أعلى مكان وارفعنا في القرب إلى أعلى مكان. وارفعنا في المحبة إلى أعلى مكان. وارفعنا اللهم في رضوانك إلى أعلى مكان. وتولنا بما توليت به أهل الصدق والإخلاص والإيقان. واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وادفع عنا كل بلية وضر فيما بطن وفيما ظهر. وأصلح شؤوننا بما أصلحت به شؤون الصالحين في خير ولطف عافية ويقين وتمكين مكين. وضاعف الخيرات في هذه الأعمال وفيما تنتج وفي ثمراتها وفي قرة عين نبيك بها وسرور قلبه الكريم. وأصلح شؤوننا والأمة أجمعين بما أنت أهله كما أنت أهله في خير ولطف وعافية. هذا نية الله تقبل الدعوات ويعجل بالإجابات ويفتح علينا وعلى الحاضرين جميعا يفتح العارفين ويفقنا وإياهم في الدين وعلمنا الطويل هدنا سواء السبيل. ويبارك الله في هذه المدارس إن شاء الله على هذه النية على كل صالحة مع طول العمر في عافية واستقامة وطاعة وعبادة. ولا يجعلها آخر أحد من هذه المحلة إن شاء الله يرجعون الحبيب وده مرات في مرات وعافية وزيادات إن شاء الله. دافع في الشر جال في كل الخير. وإلى حضن النبي صلى الله عليه وسلم بسر أسأل الفاتحة.